Berita Al-Hijrah 8 jam menit akhir 21 Januari boleh pesan dan bungkus makanan hingga 10 malam. Juga Joe Biden beri amaran akan pecat kaki tangan biadab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrom. Setelah mendengar rintihan dan desakan sesetengah pihak, kerajaan hari ini mengumumkan pelanjutan operasi kedai makan dan restoran sehingga jam 10 malam. Sebelum ini, tempoh perniagaan yang dibenarkan hanya setakat jam 8 malam sahaja. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, perkara itu berkuat kuasa esok. Sebelum ini, beberapa pihak mendesak operasi premis makanan dan restoran dilanjutkan mengambil kira beberapa faktor, ia termasuk waktu yang terhad untuk membeli makan malam selepas pulang dari kerja, selain situasi tergesa-gesa bagi penghantar makanan yang ingin membuat penghantaran ketika waktu maghrib, khususnya kekangan masa untuk menunaikan solat. Bagaimanapun, jelas Datuk Seri Ismail Sabri, ketetapan untuk tidak membenarkan pengunjung makan di premis restoran atau kedai makan adalah kekal. Pelanggan hanya dibenarkan memesan makanan bagi tujuan bawa balik sahaja. Seorang wanita warga Indonesia didakwa atas pertuduhan membunuh cucu saudaranya yang juga orang kurang upaya OKU berusia 5 tahun akhir bulan lepas. Ibzuma Ambo, 55 tahun, yang bekerja sebagai pembantu rumah, dituduh di Mahkamah Magistrat Selayang, Selangor kerana dengan niat membunuh kasih Nur Khalisha Roza Iskandar. Dia dituduh melakukan kesalahan itu di kampung Sungai Cincin, Gombak antara jam 12.01 pagi 28 Disember hingga 8.10 malam 30 Disember. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang sabit kesalahan boleh dihukum mati. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh. Sementara itu, bapa bangsa Roza Iskandar Mardi, 34 tahun, turut didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan mengabaikan secara menyebabkan kecederaan fizikal pada tubuh badan kasih Nur Khalisha. Dia bagaimanapun mengaku tidak bersalah ketika pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Maziah Johari Muhammad Tajuddin. Roza Iskandar dituduh melakukan kesalahan itu di lokasi sama di antara 1 Januari hingga 30 Disember 2020. Dia dituduh mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 31-1 Akta sama. Jika sabit kesalahan, tertuduh boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Mahkamah menetapkan wang jaminan sebanyak RM8,000 kepada Roza Iskandar dengan syarat tertuduh harus melapor diri di Balai Polis setiap bulan. Tarikh sebutan semula bagi kedua-dua kes itu 18 Februari ini. Akibat menggunakan kad kredit milik individu lain tanpa kebenaran, seorang pemilik kedai tayar dipenjara 15 bulan, denda RM3,000 dan satu sebatan bagi setiap pertuduhan. Leong Meong Hiong, 40 tahun, mengaku salah atas dua pertuduhan yang dibacakan di hadapan Magistrat Muhammad Hidayat Wahab di Mahkamah Magistrat Jelebu Negeri Sembilan. Mengikut pertuduhan pertama, tertuduh secara tidak jujur menggunakan kad kredit milik Loh Sin Kan, 70 tahun, berjumlah RM255.60 bagi membeli keperluan makanan untuk anaknya berupa susu formula di 99 Speedmart Cawangan Titi pada 31 Disember tahun lalu, kira-kira jam 9.05 malam. Manakala pada pertuduhan kedua, kira-kira jam 9.33 malam hari yang sama, tertuduh menggunakan kad kredit sama di Mr. DIY Cawangan Kuala Kelawang berjumlah RM152.85 bagi pembelian peralatan bengkelnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan. Bagi hukuman denda, tertuduh boleh dipenjara selama 4 bulan jika gagal membayarnya.
Terdahulu penggunaan kad kredit Loh Sin Kan dikesan selepas pihak bank memaklumkan kepada anaknya menerusi mesej ringkas ketika kad kredit itu digunakan Loh Sin Kan tiada di rumah dan anaknya mengesyaki bapanya sudah hilang sebelum membuat laporan di Balai Polis Damansara 31 Disember lalu. Siasatan menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV berjaya membongkar kegiatan suspek yang menyalahguna kad kredit di Mr. DIY Kuala Kelawang. Selepas ini, kelas Kafa di TV Al-Hijrah. Bertemu kembali. Presiden Amerika Syarikat yang baru, Joe Biden, memulakan tugas hari pertamanya di White House dengan menandatangani 15 arahan eksekutif yang membatalkan serta-merta apa yang dikuatkuasakan bekas Presiden Donald Trump. Antara yang mencuri perhatian adalah menarik balik larangan perjalanan membabitkan beberapa negara yang majoritinya penduduk beragama Islam. Trump menguatkuasakan larangan kemasukan dari 7 negara majoriti penduduk beragama Islam pada 27 Januari 2017, 10 hari selepas mengangkat sumpah jawatan Presiden Amerika Syarikat yang ke-45. Dan apa yang dilakukan Biden semalam dilihat sesuatu yang memberi kelegaan kepada mereka yang terkesan. Selain itu, antara arahan eksekutif lain yang menjadi tumpuan adalah penguatkuasaan pemakaian pelitup muka di premis-premis kerajaan persekutuan dan menghentikan proses menarik diri daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Pegawai Biden menyifatkan tindakan Presiden baharu itu sebagai menterbalikkan kerosakan besar yang dilakukan Trump sebelum ini. Di dalam Oval Office juga, Biden menyatakan pihaknya tidak perlu buang masa dan perlu segera bertindak. Cabaran paling besar Biden ketika mengambil alih tampuk pemerintahan Amerika Syarikat adalah ancaman COVID-19 di negara itu. Hari pertama Biden turut memuatkan atur cara Majlis Angkat Sumpah bersama hampir 1,000 kaki tangan dan pegawainya yang baru dilantik. Antara intipati ucapannya kepada mereka adalah tentang tindakan tegas ke atas mereka yang memberi layanan buruk, bersikap biadab dan memandang rendah terhadap orang lain. But I'm not joking when I say this. If you're ever working with me and I hear you treat another colleague with disrespect, talk down to someone, I promise you I will fire you on the spot. On the spot. No ifs, ands, or buts. Everybody is entitled to be treated with decency and dignity. That's been missing in a big way the last 4 years. Menurut Biden, beliau perlu mengembalikan nilai-nilai kemanusiaan yang telah hilang ketika White House diterajui Donald Trump. Justru Biden menaruh harapan tinggi ke atas mereka yang dilantik untuk mengembalikan nilai-nilai murni dan fokus lebih terarah kepada kejujuran dan kesopanan. Terdahulu, Biden, 78 tahun, sah diangkat sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46 selepas berlangsungnya upacara angkat sumpah di The Capitol, Washington, turut mengangkat sumpah naib Presiden Kamala Harris. Ini kali pertama dalam sejarah upacara angkat sumpah diadakan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP ketat bagi mencegah jangkitan COVID-19. Jika sebelum ini ratusan ribu rakyat membanjiri dataran dan padang serta ruang awam di hadapan the US Capitol, namun senario itu tidak dilihat sewaktu majlis yang berlangsung pagi Rabu itu, waktu Washington. Aspek penjarakan fizikal juga diamalkan di pentas utama yang menyaksikan kerusi-kerusi tetamu kenamaan diatur dengan jarak antara 1 hingga 2 meter antara satu sama lain. Malah selepas setiap kali mana-mana ucapan selesai disampaikan di rostrum, petugas acara mengelap rostrum berkenaan menggunakan kain pengelap antibakteria. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly Tepat jam 11.48 pagi waktu tempatan bersamaan 12.48 tengah malam waktu Malaysia, Biden mengangkat sumpah sebagai Presiden Amerika Syarikat ke-46. Terdahulu, naib Presiden Kamala Harris berbuat demikian.
Dalam ucapan sulungnya di hadapan para tetamu yang turut disiarkan secara langsung di seluruh dunia, Biden menyeru rakyat Amerika Syarikat supaya kembali bersatu selain menanam hasrat memulihkan negara itu yang kini berdepan perpecahan. Ucapannya itu walaupun dibaca spontan, dilapor telah disediakan lebih awal sebaik beliau disahkan menang pilihan raya Presiden November lalu. This is Democracy's Day, a day of history and hope, of renewal and resolve. Through a crucible for the ages, America has been tested anew, and America has risen to the challenge. Today, we celebrate the triumph not of a candidate, but of a cause, the cause of democracy. The people, the will of the people has been heard, and the will of the people has been heeded. We've learned again that democracy is precious, democracy is fragile, and at this hour, my friends, democracy has prevailed. Turut hadir pada majlis ini bekas naib Presiden Mike Pence yang mewakili bosnya Donald Trump. Trump meninggalkan White House dan terbang ke Florida kira-kira 3 jam sebelum majlis angkat sumpah Biden dan Harris. Hadir sama di The Capitol 3 daripada 4 bekas presiden yang masih hidup, Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama. Jimmy Carter yang berusia 96 tahun tidak hadir ikuran faktor usia dan risiko kemungkinan dijangkiti virus COVID-19. Sementara itu, Kamala Harris, 56 tahun, mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang memegang jawatan naib Presiden Amerika Syarikat. Beliau juga rakyat Amerika kulit gelap berketurunan Asia Selatan pertama yang memegang jawatan kedua tertinggi dalam pentadbiran White House. Dilahirkan di Oakland, California, wanita berdarah campuran India Jamaika itu merupakan graduan sains politik dan ekonomi dari Howard University dan memiliki ijazah sarjana muda undang-undang dari Hastings College of Law. Harris berpengalaman luas dalam hal ehwal perkhidmatan awam sejak 2003, telah dilantik ke Dewan Senat pada 2017. Pada Ogos tahun lalu, beliau menerima pelawaan Biden untuk bersamanya dalam pilihan raya Presiden 2020 sekaligus membuka peluangnya menerajui pentadbiran negara Uncle Sam itu. Dunia Islam pastinya ternanti-nanti apakah pendirian Washington di bawah pentadbiran Biden khususnya dalam isu-isu yang tidak berkesudahan. Walaupun telah menarik balik larangan perjalanan daripada negara-negara majoriti beragama Islam yang dikenakan Trump, namun ramai ingin tahu dasar-dasar Biden dalam isu-isu kemanusiaan, isu Palestin, Rohingya dan Uyghur dan sebagainya. Jadi di talian Skype ketika ini, Saudara Azmi Hassan, Geostrategis Universiti Teknologi Malaysia UTM. Assalamualaikum, Saudara Azmi. Waalaikumsalam, Adi. Baik, Saudara Azmi, secara umumnya adakah saudara melihat Joe Biden lebih mesra Islam berbanding Donald Trump? Lebih-lebih lagi apabila dia telah menarik balik larangan perjalanan yang dilaksanakan oleh Trump? Ya, tak dinafikan lagi kalau kita bandingkan Biden dengan Trump, seperti Adi mengatakan tadi, akan kembalinya nilai-nilai murni, nilai-nilai kemanusiaan, maka sudah semestinya bahawa Biden ini bukan saja akan jadi lebih mesra terhadap kumpulan negara umat Islam, tetapi juga dengan kumpulan negara kecil, kumpulan minoriti di dunia ini. Jadi ianya memberi satu harapan bahawa dunia akan menjadi lebih aman dan lebih stabil selepas ini, Adi. Ya, bagaimana dengan isu-isu kemanusiaan lain, perang di Syria, isu etnik Rohingya dan etnik Uyghur di China, adakah Biden akan campur tangan dan kemukakan penyelesaian? Ya, kalau kita lihatkan Anthony Blinken yang besar kemungkinan akan menjadi setiausaha negara yang akan memacu dasar luar Amerika Syarikat, Blinken ini dikatakan mengkritik umpamanya tentang apa yang berlaku terhadap masyarakat Uyghur di Xinjiang, China umpamanya, ataupun apabila Presiden Trump yang lalu menghalalkan Tel Aviv ataupun Israel menjajah tebing barat di Palestin itu,
Joe Biden pada ketika berkempen menolak sekeras-kerasnya. Jadi dalam hal ini tidak kira masalah Syria, Uyghur ataupun Rohingya sekalipun, kita akan melihat lebih banyak keadilan yang akan datangnya daripada Washington, Aldi. Baik, sejauh mana Biden dilihat akan menyantuni negara-negara ASEAN termasuk Malaysia sendiri? Adakah dasar Biden akan melihat potensi ekonomi ASEAN untuk terus bekerjasama dengan Amerika Syarikat? Bagi saya satu petanda positif, terutama sekali hubungan di antara Washington dengan ASEAN umpamanya. Dan kalau kita lihat 4 tahun lepas, tiada langsung, walaupun ada tetapi amat sedikit hubungan di antara Washington dengan negara-negara ASEAN, dan ini termasuk juga Malaysia. Apabila dasar dilakukan oleh Presiden Trump, ianya lebih berat kepada memberi keuntungan manfaat kepada Washington. Jadi harapannya Biden, dan jangan lupa bahawa naib Presiden beliau adalah Kamala Harris, di mana beliau telah melalui hidup sebagai minoriti dan juga berasal daripada Asia Selatan. Jadi harapannya adalah bahawa hubungan di antara negara ASEAN dengan Washington akan lebih mantap dan lebih dikatakan bermanfaat untuk kedua-dua kelompok ini. Baik, akhir sekali, harapan Malaysia terhadap kepimpinan Biden dan juga Kamala Harris. Trump sebagai presiden telah menuduh kita, Malaysia, kerana kita mempunyai lebihan dagangan dengan Amerika Syarikat, kita menipu dalam perdagangan. Jadi harapannya, seperti yang dikatakan tadi, nilai-nilai murni itu akan terbit dari pentadbiran Biden dan Kamala Harris, maka Malaysia mengharap bahawa hubungan yang lebih akrab, yang lebih intim, memahami di antara satu sama lain, di antara Kuala Lumpur dan juga Washington, Aldi. Ya, baik, terima kasih Saudara Azmi atas perkongsian pendapat itu tadi. Nampaknya itu saja masa yang kita ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dia Saudara Azmi Hassan, geostrategis UTM yang berbicara mengenai Joe Biden dan hubungannya dengan dunia Islam. Sebelum beristirahat, saksikan paparan harga emas semasa yang dibawakan khas oleh Makmur Gold. Selepas ini, mangsa banjir dapat tilam. Paling, slot kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa bakal disiarkan setiap hari di TV Al-Hijrah bagi menjamin penyampaian pendidikan agama dalam kalangan pelajar, terutama di peringkat sekolah rendah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pihaknya mengambil maklum kerisauan ibu bapa berkenaan kelas kafa anak-anak mereka. Menurut Datuk Dr. Zulkifli, pendidikan agama yang merupakan nilai murni buat anak-anak sentiasa menjadi keutamaan pihaknya. Kata beliau, pendidikan keagamaan dan nilai murni kepada anak-anak sentiasa menjadi keutamaan. Beliau turut menyifatkan fungsi TV Al-Hijrah pada zaman pentadbirannya adalah sebagai saluran TV pendidikan, tarbiyah, hiburan Islami dan ilmiah untuk seisi keluarga. Tambahnya, rancangan pendidikan agama itu akan dilaksanakan agensi di bawah kementeriannya melalui kerjasama Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi serta TV Al-Hijrah. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris berkata slot pendidikan itu akan dapat membantu pelajar dari kumpulan B40 terutama yang mempunyai masalah capaian internet yang terhad. Jelas Namanzi, pendidikan dalam talian kini sangat penting namun perlu diperakui bahawa capaian kepadanya masih belum sempurna. Menurutnya, slot pendidikan itu akan disiarkan setiap hari Isnin hingga Ahad per jam 4.30 petang dan ulangan pada hari sama jam 6.30 petang. Sebanyak 25 sekatan jalan raya SJR akan dijalankan di seluruh Terengganu menerusi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 yang bermula esok. Ketua Polis Terengganu Datuk Rosli Cik berkata 5 SJR telah dibuka sejak Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB pada 13 Januari, manakala 20 lagi SJR akan dikuatkuasa mulai tengah malam ini.
Lapan SJR diadakan selama 24 jam terutamanya di beberapa pintu sempadan negeri iaitu di sempadan Terengganu Kelantan dan Terengganu Pahang. 326 pegawai dan anggota ditugaskan di semua sekatan bermula jam 12:01 tengah malam membabitkan 8 daerah di negeri ini. Dan yang 24 jam ni kita tambah lagi 3 di daerah Setiu iaitu di Simpan 3 Sungai Tong, Kuala Berang, Kampung Bintang, Kampung Fikri. Yang lain-lain ni kita buat ada 16 jam, ada 12 jam, ada 8 jam secara mobile. Beliau ditemui media di Ibu Pejabat Kontingen IPK Terengganu di Kuala Terengganu. Tambah Datuk Rosli, kawalan di sempadan akan diperketat bagi mematahkan cubaan penyeludupan dadah dan jenayah-jenayah lain. Katanya, polis tidak akan berkompromi dengan mana-mana pihak yang cuba melanggar prosedur operasi standard PKP yang akan dikuatkuasakan. Selain SJR, rondaan dan tinjauan akan dibuat terutamanya di lokasi tumpuan orang ramai. Selepas prihatin membantu mangsa banjir yang memerlukan, Koperasi Makmur Gold meneruskan lagi inisiatif membantu mereka yang terkesan. Hari ini ia turut serta dalam misi pasca banjir dengan membersihkan kawasan yang terjejas teruk akibat bencana itu. Koperasi Makmur Gold bersama Gabungan Koperasi Negeri Pahang hari ini berganding bahu membersihkan 2 bangunan yang dijadikan tempat pusat pemindahan sementara PPS baru-baru ini. Program amal ini diterajui Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Pahang bersama 80 petugas dari Koperasi Makmur Gold, Koperasi Serbaguna Makmur Malaysia Berhad KOSMA, Institut Koperasi Malaysia Zon Timur Berhad serta Angkasa Zon Timur Berhad. Turut membantu anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Peramu. Antara lokasi pembersihan adalah di Sekolah Kebangsaan Pulau Manis dan Pusat Pemindahan Banjir Pulau Manis di Pekan. Sementara itu, Timbalan Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Zazali Harun mengucapkan tahniah kepada Gabungan Koperasi Negeri Pahang yang bekerjasama melaksanakan kerja amal selari dengan prinsip koperasi iaitu bersama membantu masyarakat. Jadi ini sebenarnya salah satu daripada kita nak menunjukkan apa itu koperasi lah kepada masyarakat dan selari dengan prinsip koperasi juga sebenarnya kita ni bekerjasama membantu prihatin dengan apa yang berlaku pada masyarakat sekitar kita. Jadi ini sebenarnya alhamdulillah saya ucap tahniahlah pada gerakan Koperasi Negeri Pahang. Sementara itu, sebanyak 500 tilam disumbangkan Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM kepada 250 keluarga yang terjejas akibat banjir di Raub Pahang. Barangan tersebut dihantar menggunakan trailer siang tadi. Misi bantuan program musaadah itu disempurnakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri di Kompleks Islam Putrajaya. Setiap keluarga akan menerima 2 tilam bagi membantu meringankan beban ekoran kemusnahan harta benda terutamanya bagi golongan B40. Hadir sama pada majlis pelepasan itu Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah YAPIM Datuk Muhammad Reza Shah Abdul Wahid dan Pemangku Ketua Pengarah YAPIM Pariha Hassan. Komuniti yang terjejas disebabkan pandemik COVID-19 terus disantuni menerusi misi tanggungjawab sosial korporat CSR yang dijalankan syarikat Jekyll. Di Alostar, Kedah, 1,000 orang yang tergolong kategori asnaf menerima bantuan berupa beras bagi meringankan beban mereka yang berdepan penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula esok. Menurut pengurus Jekyll Cawangan Alostar, Zainal Saad, program ini adalah kesinambungan daripada program CSR Ramadan yang lalu yang menyaksikan 600 kampit beras diagihkan di 18 kampung di Jerlun. Daripada pandemik sekarang ni, jadi kita sedar bahawa ramai sekarang ni yang mengalami masalah kewangan sekarang kan. Jadi kita berkesempatan lepas tu kita sumbanglah berupa bentuk makanan seperti beras yang kita agihkan kepada kawasan-kawasan yang tertentulah. Di Kedah ni kita bagi kepada Pokok Senar, daerah Pokok Senar, daerah Padang Terap, daerah Pendang,
dan ini daerah Kok Diang. Turut hadir ahli Dewan Undangan Kota Sri Putih Dr. Salmi Said yang menyampaikan bantuan kepada lebih 200 penerima di Dun Terbabit. Saya mengucapkan banyak terima kasihlah kepada pihak JECA kerana telah memilih Dun Kota Seputih ini untuk diagihkan beras kepada penduduk di sekitar di Dun Kota Seputih ini yang memang saya dapati masih ramai lagi lah yang asnaf B40 kan, kebanyakannya penoreh getah, petani, nelayan. Sementara itu bagi wakil penduduk, sumbangan ini sangat bermakna buat mereka khususnya dalam tempoh penguatkuasaan PKP nanti. Alhamdulillah, saya mewakili masyarakat setempat terutama penduduk Kampung Bendahara, Hutan Paleh mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada syarikat JECA kerana memberi sumbangan yang berupa barang-barang dapur terutama beras kepada masyarakat sinilah. Hilang punca pendapatan, hidup serba kekurangan dan dihimpit kemiskinan malah diuji dengan pelbagai cabaran di luar kemampuan. Bayangkan ia terjadi kepada diri kita sendiri atau keluarga yang tersayang. Sama-samalah kita menyumbang ke tabung bencana dan kecemasan Malaysian Relief Agency sekarang kerana dalam rezeki kita ada rezeki mereka. Sedekah pencetus barakah. Saya ni OKU. Suami saya dah besar dia. Umur dia 75. Kalau saya driver, dia macam ada kerja dengan gaji. Bapak makan, kalau saya masak, bapak makan. Makan nasi dengan telur je. Sangat-sangat sudi datang sini membantu kami. Dengan itu sekian berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.